Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil dari grup 13 yang membawa tajuk Perjalanan Rasulullah dalam Bidang Politik. Pada awalnya, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada saya, Nur Akilah binti Razinhan, yang kedua Nurliana Afifah dan yang ketiga Nur Sabrina. Seterusnya kita masuk pula dalam isi kandungan yang mempunyai 11 bahagian, iaitu pendahuluan, kedua objektif kajian, ketiga apa itu politik, keempat sejarah dalam Islam, kelima tujuan politik dalam Islam, keenam asas politik dalam Islam, ketujuh politik dalam Al-Quran, ke-8 tanggungjawab politik dalam Islam, ke-9 kepimpinan politik dalam Rasulullah, 10 hasil kajian dan yang terakhir kesimpulan. Seterusnya kita masuk dalam segi pendahuluan, iaitu tanpa kedudukan politik yang stabil dan sistematik, sesebuah negara atau masyarakat pasti akan menghadapi huru-hara, perpecahan dan menuju kehancuran. Dalam konteks ini, kuasa politik negara atau kerajaan merupakan matlamat tertinggi dalam aspek politik untuk menjamin corak pentadbiran, kepimpinan dan pengurusan yang terbaik. Seterusnya kita akan bercakap tentang objektif kajian jurnalistik. Apa yang kita kaji iaitu yang pertama, kita dapat menganalisis isu-isu berkaitan dengan sejarah Rasulullah, iaitu daripada sudut politik. Yang kedua, kita akan menganalisis tentang perbezaan politik pada zaman Rasulullah dan pada zaman hari ini. Apakah itu politik? Perkataan politik berasal daripada perkataan Greek politician atau Latin politica yang diambil daripada perkataan asal polis yang bermaksud kota atau negara kota yang telah digunakan sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Menurut Kamus Dewan 1994, politik ialah ilmu pemerintahan ataupun prinsip pemerintahan. Seterusnya, sejarah politik dalam Islam. Sejarah perjalanan politik manusia menyaksikan ada dua jenis perlakuan politik, iaitu politik yang bersifat positif dan yang negatif. Politik yang bersifat positif adanya sikap dan bertindak mengikut etika dan prinsip keadilan. Politik negatif adalah yang bersikap tidak mengikut etika dan mengikut prinsip keadilan. Berdasarkan politik positif, Al-Quran menerangkan pemerintahan yang adil. Sebagaimana firman Allah SWT yang bermaksud, Raja perempuan itu berkata lagi, "Wahai ketua-ketua kaum, berilah penjelasan kepadaku mengenai perkara yang aku hadapi ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu perkara sebelum kamu hadir memberi pendapat dan mempersetujuinya." Dalam surah An-Naml ayat ke-32. Kenyataan ayat tersebut menjelaskan prinsip keadilan yang telah dipraktiskan oleh Balqis. Beliau mengamalkan konsep mesyuarat dalam membuat sesuatu keputusan penting berhubung dengan soal-soal kenegaraan, manakala Firaun telah menampilkan ciri politik yang negatif ataupun politik kotor. Beliau telah melancarkan strategi politik yang keji, iaitu dengan memerintah supaya kanak-kanak lelaki dibunuh. Antara ayat Quran yang menceritakan pemerintahan Firaun yang membawa maksud, berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Firaun, "Apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri ini, iaitu Mesir, dan meninggalkan kamu serta tuan-tuanmu?" Lalu Firaun menjawab, "Akan kita bunuh anak-anak lelaki mereka dan kita biarkan hidup perempuan-perempuan mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh di atas mereka." Taktik politik Firaun ini terus berjalan sepanjang perjalanan politik manusia. Tindakan dan perlakuan politik seperti ini membenarkan apa sahaja tindakan asalkan kekuasaan dapat dipertahankan. Seterusnya, kita akan bincangkan tentang tujuan politik di dalam Islam. Yang kita bincangkan ada 6, iaitu yang pertama, kita dapat memelihara iman menurut prinsip-prinsip yang disepakati oleh para ulama. Yang kedua, kita dapat melaksanakan keadilan di kalangan rakyat-rakyat. Yang ketiga, kita dapat menjaga keamanan di dalam daerah-daerah Islam. Yang keempat, kita dapat melaksanakan hukum yang ditetapkan oleh syarak. Yang kelima, kita dapat menjaga perbatasan di antara satu negara dengan satu negara yang lain. Yang keenam, kita dapat melancarkan jihad Rasulullah. Seterusnya, kita pergi pula kepada asas politik dalam Islam. Asas politik dalam Islam terbahagi kepada 4. Pertama, iaitu hakimiyah ilahiyah, iaitu teras utama asas politik Islam adalah tauhid. Yang kedua, khalifah bermaksud perwakilan. Yang ketiga adalah risalah, iaitu Islam mengiktiraf jalan hidup para rasul dan sunnah al-huda atau jalan hidayah.
Dan yang terakhir, tanggungjawab rakyat kepada negara, iaitu penduduk sesebuah negara mempunyai tugas dan kewajipan yang perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Okey, seterusnya kita akan bincangkan tentang politik dan dakwah. Apa sebenarnya dakwah? Okey, dakwah merupakan kata daripada bahasa Arab yang membawa maksud undangan, panggilan, ajakan dan seruan. Oleh itu, daripada istilah dia, ilmu dakwah ni merupakan satu pengetahuan yang berisi cara-cara dan tuntutan bagaimana nak tarik perhatian manusia untuk menganut dan menerima pendapat-pendapat daripada ajaran Islam ni. Okey, pada ketika dahulu baginda Rasulullah pernah berkata, dalam Al-Quran pernah menyebut tentang urusan kenegaraan, kepimpinan dan lain-lain negara ada kaitan dalam politik. Okey, dalam Al-Quran iaitu surah Al-Maidah ayat 20 yang bermaksud, dan ingatlah mereka, wahai Muhammad, ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kenangkanlah nikmat Allah yang diberikan kepada kaummu ketika ia menjadikan dalam kalangan kamu beberapa orang Nabi, dan ia menjadikan kamu bebas merdeka setelah kamu diperhamba oleh Fir'aun dan orang-orangnya, dan ia memberikan kepada kamu barang yang tidak pernah diberikan kepada seseorang pun daripada umat-umatnya. Okey, yang kedua, ia mengatakan tentang kehakiman di dalam surah Yusuf ayat 40. Kepimpinan politik dalam Rasulullah. Nabi Muhammad SAW membawa pembentukan negara Islam adalah dengan pemimpin yang penuh disiplin. Orang Arab sebelum kedatangan Islam berada dalam keadaan huru-hara dan konflik sering berlaku kerana tiada kerajaan atau kerajaan yang teratur untuk mengendalikan urusan pentadbiran mereka. Okey, seterusnya hasil kajian yang kami dapat buat iaitu daripada hasil ini kami mengetahui bahawa politik ni bermula daripada zaman Rasulullah yang telah dilihat melalui dalil dan ayat Al-Quran yang dapat dibuktikan. Seterusnya, Islam juga merupakan agama yang pertama mengamalkan politik di dalam urusan mentadbir sesebuah wilayah. Oleh hal demikian, Islam dan politik bukanlah perkara yang luar biasa pada hari ini kerana mereka saling bergantung antara satu sama lain. Selain itu juga, kita juga dapat lihat bahawa perbezaan politik daripada zaman Rasulullah dan politik pada hari ini. Kesimpulannya, dengan tertubuhnya Madinah sebagai negara Islam pertama, bukan sahaja perjalanan dakwah Islamiyah yang kuat, malah dalam politik ia juga dapat membentuk kerajaan yang kuat dan asas peraturan yang menjamin setiap umat Islam di bawah pimpinan Rasul yang sentiasa menerima kepimpinan daripada Allah SWT. Tajuk ini menggambarkan jangkauan atau dimensi yang berkait rapat dengan politik Islam khususnya dan kepentingan umatnya dalam rangka menggerakkan islah dan islah dalam sia-sia al-ummah. Ia meneraka idealisme, perjuangan yang menggabungkan hubungan sosial dan agama dengan strategi politik yang mantap dan ideal. Sekian, terima kasih.